Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Hari ini adalah kelas yang kelima untuk siri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita akan tadabbur kisah Nabi Allah Ibrahim terkait kelas yang kelima, legasi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. So ini kelas yang terakhir berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim. Topik kita legasi Ibrahim alaihissalam. Kawan-kawan di Zoom, legasi Ibrahim tu bahasa Melayu. Legasi Ibrahim tu bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, legasi Ibrahim terjemah dia macam mana bunyi? Bahasa Arab, legasi Ibrahim macam mana? Milah, Ustaz. Millah Ibrahim. Terima kasih. Alhamdulillah. Millah Ibrahim. Millah Ibrahim. Tuan-tuan baca Al-Quran, banyak kali tuan-tuan dengar perkataan Millah Ibrahim, Millah Ibrahim. Millah maksudnya legasi beragama Ibrahim alaihissalam. Jadi tuan-tuan, kita nak akhiri kisah Nabi Ibrahim dengan bercakap tentang Millah Ibrahim. Legasi beragama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Millah Ibrahim. Terima kasih Kak Azian. Jadi tuan-tuan, kita recall apa yang kita dah tahu berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Allah Ibrahim di cover dalam 14 petikan ayat ini. Bererti tuan-tuan, telah 5 siri kita buat berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim. Bererti insya-Allah dah hampir semua bahagian ini kita dah cover. Seluruh 14 petikan tu insya-Allah kita dah cover setiap satu yang relevan insya-Allah. Siapakah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Kita recall Nabi Allah Ibrahim daripada keturunan Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ada 4 orang anak yang terkenal itu. Fokus pada anak pertama Sam. Sam bin Nuh. Sam bin Nuh adalah bapa kepada bangsa Semantik. Jadi Nabi Ibrahim adalah bangsa Semantik. Mungkin tuan-tuan pernah dengar perkataan anti-Semantik kan? Semantik itu tuan-tuan Ibrahim lah. Ibrahim adalah antara bapa kepada bangsa Semantik ini. Daripada keturunan Ibrahim, daripada keturunan Sam bin Nuh, bapa kepada bangsa Semantik, datanglah Ibrahim alaihissalam. Dan bila sebut tentang Ibrahim, mesti bercakap tentang anak saudara dia Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah anak saudara Nabi Allah Ibrahim. Dan kelas yang keempat, 2 minggu lepas, kita dah bercakap tentang bagaimana kaitan Nabi Lut alaihissalam dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di mana dakwah Nabi Allah Ibrahim? Dakwah Nabi Allah Ibrahim bermula di Ur Babylon. Di Ur Babylon. Kemudian baginda berhijrah ke Haran. Kemudian baginda dakwah pula di Haran. Kemudian Allah arahkan baginda berpindah ke Kanaan. Kanaan hari ini adalah Jerusalem. Kanaan hari ini adalah Jerusalem, Palestin. Itu Kanaan. Pada zaman Nabi Ibrahim, tempat tu tak dikenali sebagai Jerusalem. Bahkan belum dikenali sebagai Palestin pun pada waktu itu. Pada waktu itu digelar Kanaan. Kemudian Nabi Allah Lut, anak saudara dia, diminta untuk hijrah pergi ke kota Sodom. Dan saya dah sebut, Kanaan dengan Sodom ni adalah sebuah kota yang bersebelah-sebelahan. Nabi Allah Ibrahim tinggal di Kanaan, lalu buat apa-apa kerja di Kanaan. Anak saudara dia Nabi Lut upgrade, naik pangkat jadi rasul dekat kota Sodom. Alhamdulillah. Itu sekadar ringkas apa yang kita dah tahu tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita nak bincang tentang legasi Ibrahim. Kita mula dengan bagaimana Nabi Allah Ibrahim dilantik sebagai imam. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim dilantik sebagai imam. Tuan ingat balik semua perkara yang pernah berlaku kepada Ibrahim. Bagaimana baginda keluar daripada kota Sodom. Bagaimana mereka keluar daripada kota Ur Babylon lepas dibakar. Ingat isu tu. Ingat bagaimana baginda Nabi Allah Ibrahim setelah baginda keluar daripada kota Ur. Selepas baginda pergi dekat Haran, dakwah di Haran. Baginda diminta untuk buat itu dan ini, itu dan ini. Banyak kerja-kerja dakwah baginda yang baginda buat. Setelah itu apa berlaku? Ayat hari ini itulah apa yang berlaku next. So apa berlaku next? This is what happened next. What happens next is dilantik Ibrahim sebagai imam. Dilantik Ibrahim sebagai imam. Bagaimana bermulanya? Tuan-tuan, dalam Al-Baqarah, dalam Al-Quran, kali pertama watak Nabi Ibrahim diperkenalkan adalah ayat ini. Ayat 124
surah Al-Baqarah ini adalah ayat pertama yang memperkenalkan Nabi Ibrahim kepada pembaca Al-Quran. Dan inilah bagaimana Nabi Ibrahim diperkenalkan kepada audien Quran, iaitu ini. Allah berfirman, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Ibrahim ibtala, diuji dengan sangat berat. Tuan-tuan, ketika Ibrahim diuji dengan sangat berat. Perkataan diuji dengan sangat berat tu menunjukkan bahawa semua benda-benda yang kita study kelas 1, 2, 3, 4 berkenaan Ibrahim dah berlalu. Sebab baginda diuji dengan sangat berat oleh Tuhan dia bikalimatin, dengan beberapa kalimah, dengan beberapa perintah daripada Allah. Fa'atammahunna, lalu Ibrahim sempurnakan perintah-perintah Allah itu. Tuan-tuan, apa yang Nabi Allah Ibrahim diuji? Apa ujian Allah kepada Nabi Allah Ibrahim? Apa dia? Maka tuan-tuan, kalau kita tanya, apa ujian Nabi Allah Ibrahim? Apa yang Allah uji dia? Tuan-tuan, kalau ada lagi orang tanya Nabi Allah Ibrahim Allah uji apa, dia memang something wrong somewhere. Sebab Nabi Allah Ibrahim ni, kalau kita recall balik, baginda kena diuji untuk bertentangan dengan seluruh kaum dia di Ur Babylon. Bahkan baginda berserangan bertentangan dengan seluruh ahli keluarga dia di Ur Babylon. Baginda mulakan dakwah baginda di Ur Babylon dalam keadaan Ur Babylon tu tak ada siapa pun yang familiar tentang dakwah tauhid. Baginda mula from scratch. Baginda bukan sambung urusan dakwah siapa-siapa. Baginda mula from scratch. Itu ujian besar. Baginda Nabi Allah Ibrahim, ayah dia sendiri lawan dia. Dan dia terpaksa ucap babai dekat ayah dia. Dia memutuskan hubungan, berlepas diri daripada ayah dia sendiri. Itu ujian yang besar. Nabi Allah Ibrahim diikat, dilontar masuk dalam api. Itu ujian yang besar. Nabi Allah Ibrahim diminta oleh Allah memusnahkan para berhala. Itu ujian yang besar. Nabi Allah Ibrahim sampai dekat kota yang baru, kota Haran. Baginda buat sedikit provokasi dekat rumah-rumah berhala itu. Ingat? Ini bukan Tuhan aku, ini bukan Tuhan aku, yang dia sebut begitu tu. Itu ujian yang besar. Tak ramai orang berani buat. Ibrahim berjaya buat. Baginda pindah pula untuk atas arahan Allah untuk kali yang seterusnya. Hijrah. Baginda hijrah untuk kali yang seterusnya atas arahan Allah Ta'ala. Pergi dekat... tuan-tuan kena tutup mic. Pergi dekat kota baru, dekat Kanaan. Pergi dekat Kanaan, dapat anak, kahwin dengan isteri yang muda, kena pergi tinggal isteri muda dekat kota, dekat Mekah pula, tanah Gering Kuntang. Tuan-tuan, bersama baby. Itu ujian berat. Allah uji. Dan dia buat. Lepas 5-6 tahun, dia pergi melawat anak dia yang first time jumpa itu, Allah suruh sembelih. Dia buat. Ujian berat. Kemudian apa lagi Allah suruh buat? Dia balik rumah, dia dapat tak kata isteri dia seorang lagi nak dapat anak, dia pun lega. Kemudian dia dengar kata Allah nak musnahkan kota bersebelahan. Tuan-tuan, point dia, ujian kepada Ibrahim ni satu demi satu, satu demi satu. Ujian kepada Ibrahim ni bukan calang-calang, bukan bodoh-bodoh punya. Ini betul-betul ujian punya kepada Nabi Allah Ibrahim. Maka setelah Nabi Allah Ibrahim berjaya tunaikan semua ujian berat itu, siapa sebut ujian berat? Allah sebut ujian berat. Bukan saya sebut, Allah sebut. Allah kata wa izibtala, ketika Ibrahim diuji dengan sangat berat. So siapa sebut ujian Ibrahim ni berat? Allah sebut. So apa jadi? Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Apabila Allah uji Ibrahim dengan sangat berat dengan beberapa perintah, lalu Ibrahim berjaya laksanakan perintah-perintah itu, sempurnakan perintah-perintah itu. So apa efeknya, apa ganjarannya untuk Ibrahim setelah Allah uji dengan sangat berat lalu dia sempurnakan? Qala, Allah pun berfirman kepada Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami lantik engkau, kami jadikan kamu Ibrahim sebagai imam. Buat siapa? Linnas, buat seluruh manusia. Buat umat manusia. Tuan-tuan, dengar ayat tu elok. Ayat tu bagi kita kata wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala
inni ja'iluka linnasi imama. Kami lantik kamu, kami jadikan kamu Ibrahim sebagai imam, sebagai ketua. Buat siapa? Nas. Buat seluruh manusia, buat umat manusia. So tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim jadi imam kepada sekelompok manusia ke? No. Seluruh manusia. Tuan-tuan, imam. Apa maksud imam? Faham. Oh, isteri saya buat report. Saya tahu. Saya membaca di Facebook. Tuan-tuan, apa tadi? Oh, saya lost. Okey, imam. Apa maksud imam? Imam maksudnya, tuan-tuan tengok di skrin, satu orang yang diikuti oleh orang lain. Satu orang pemimpin, satu orang ketua. Itu imam. Nabi Allah Ibrahim adalah satu orang yang diikuti oleh orang lain, imam. Satu orang pemimpin, imam. Satu orang ketua. Ini Ibrahim. Dan tuan-tuan, Ibrahim ini dia ketua siapa? Dia pemimpin siapa? Dia diikuti oleh orang lain. Orang lain tu siapa? Allah panggil Imaman Nas. Ibrahim ini imam untuk seluruh manusia. Imam untuk seluruh manusia. So tuan-tuan, dia satu orang pemimpin merujuk pada pimpinan agama yang diikuti oleh seluruh manusia. Sekarang tuan-tuan, kawan-kawan di Zoom tolong jawab. Bila sebut dia imam seluruh manusia, imam Nas, bagi tahu saya, dia imam tuan-tuan atau tidak? Ya atau tidak? Ya. Ya. Tuan-tuan bukan hidup zaman Ibrahim, tuan-tuan hidup zaman sekarang. Saya tanya balik soalan, adakah dia imam tuan-tuan? Ya atau tidak? Ya. Ya, seluruh manusia. Ya? Ya? Alright, Ya. fine. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya ulang balik. Ayat 124 itu ayat pertama dalam Dohul Quran tentang Ibrahim. Jadi, Allah perkenalkan Ibrahim kepada kita pembaca Quran sebagai imam kepada seluruh manusia, termasuk tuan-tuan yang sedang baca Quran tersebut. Sekarang tuan-tuan, jawab saya. Jadi imam ni, jadi ketua ni, privilege ataupun responsibility? Dia satu kelebihan ataupun satu tanggungjawab? Jadi imam. Tanggungjawab. Tanggungjawab. Ya, kelebihan ke tanggungjawab? Tanggungjawab. Tanggungjawab. Itu dia bukan kelebihan. Kelebihanlah juga. Kelebihanlah juga. Kesimpulan, tuan-tuan tak boleh nafi. Jadi ketua, jadi imam ni dia kelebihan. Dan ia juga tanggungjawab. With privilege come responsibility. Bila ada privilege Allah bagi, mesti ada responsibility. Tak bolehlah kita kata, saya jadi imam bukannya hebat sangat. No, orang jadi ketua ada hebat lah. Jadi imam ada responsibility. Jadi imam ada kelebihan. Tapi dia juga ada tanggungjawab. Sekarang Ibrahim kata, wow, aku dah umur lanjut ni, tiba-tiba Allah lantik jadi imam. Oh, not bad. Tapi umur aku dah lanjut. Ibrahim bukan jadi imam waktu umur 40. Ibrahim dah menghabiskan usia muda dia buat macam-macam. Ingat, pada hari Nabi Allah dikhabarkan bahawa dia akan dapat anak Ishak tu, dia kata, isteri dia kata, ya Allah, aku tua dah dan suami aku Ibrahim pun bukan muda sangat. Menunjukkan bahawa pada hari Nabi Ibrahim dilantik jadi imam ni, baginda dah sangat lanjut usia. Sekarang tuan-tuan, Ibrahim tengok, wow, aku jadi imam. Okay, not bad. Tapi umur aku dah lanjut. Mati anytime. Sekarang jadi imam. Siapa yang nak teruskan legasi imam tersebut? Maka tuan-tuan tengok apa respon Ibrahim setelah Allah sebut dia akan jadi imam. Ibrahim pun tanya, ya Allah, terima kasih saya jadi imam. Soalan dia, Allah sebut, inni ja'iluka linnasi imama. Qala, Ibrahim jawab, wa min dzurriyyati, ya Allah, juga dari kalangan zuriat keturunan aku. Zuriat keturunan aku pun jadi imam juga ke? Wa min dzurriyyati, keturunan aku pun imam juga ke? Qala, Allah jawab balik, la yanalu ahadiz zalimin. Janji aku ni tak merangkumi orang-orang zalim. Ulang balik, Allah kata, Ibrahim, aku lantik engkau jadi imam. Ibrahim kata, keturunan aku pun jadi imam juga ke? Wa min dzurriyyati. Allah jawab, la yanalu ahdiz zalimin. Janji aku tak merangkumi orang zalim. Jadi tuan-tuan jawab,
keturunan Ibrahim jadi imam juga ke? Ya atau tidak? Ya. Tidak semuanya. Tak semuanya. Kak Azian, tak semuanya. Jadi, Ya. siapa yang jadi imam dari keturunan Ibrahim? Nabi Muhammad. Kurang tepat. Orang-orang yang beriman. Orang beriman saja. Ayat dekat situ bagi tahu kata Ibrahim, keturunan engkau pun jadi imam juga, tapi janji Allah tak merangkumi orang zalim. Bererti kalau ada keturunan Ibrahim tapi perangai setan, dia tak layaklah jadi imam. Keturunan Ibrahim, ya, jadi imam. So, tuan-tuan tengok. Ibrahim imam kepada manusia, fine. Keturunan Ibrahim, imam kepada manusia. Tapi keturunan Ibrahim yang perangai teruk, yang zalim, Allah kata janji Allah nak menjadikan keturunan Ibrahim imam tu tak merangkumi keturunan Ibrahim yang perangai pelik macam tu. Jelas tuan-tuan? Itulah Allah sebut. So tuan-tuan, Ibrahim kata, okay fine, Alhamdulillah. Aku jadi imam, keturunan aku pun imam. Oh, keturunan aku yang mengarut tak jadi imam. Ingat tuan-tuan. Jadi imam, jadi ketua adalah privilege. Kalau boleh, kita nak privilege itu dapatlah kat semua anak cucu. Tapi ingat, dia juga responsibility. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Selaku imam, selaku ketua, kalau orang bawah kita buat perangai, kita kena jawab tak? Selaku ketua, kalau orang bawah buat perangai, kita kena jawab. Atau tidak? Ya atau tidak? Kena. Ya. Kalau kita jadi imam dan orang bawah buat perangai, kita kena jawab. Maka tuan-tuan, di sini bahagian pentingnya. Ibrahim kata, saya tak termasuk. Keturunan aku yang zalim tak termasuk. Tapi dia orang keturunan aku dan aku imam. Bererti Allah dah beritahu saya, keturunan aku ada yang zalim. Keturunan yang zalim tu aku akan jawab. Aku akan menjawab on behalf keturunan yang zalim tu. So, apa strategi Ibrahim untuk memastikan bahawa dia tak perlu bertanggungjawab kepada ramai orang? Dan saya cukup suka bahagian ni, bagaimana Ibrahim menyusun doa dia supaya ramai daripada keturunan dia adalah orang yang berjedih, orang yang berguna. Tengok ayat seterusnya apa Ibrahim sebut. Allah bagi tahu kat kita, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Kami janjikan kepada Ibrahim dan kepada Ismail. Oh, ada suatu watak tambahan, Ismail. Berarti benda ni suatu benda ni disebut berada kat Mekah sebab Ismail ada kat situ. Satu hari Nabi Ibrahim dilantik jadi imam, kemudian Nabi Ibrahim pergi dekat Mekah, kemudian Allah janji dekat Ibrahim dan Ismail, Allah kata apa? Antahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina wa raq'is sujud. Ibrahim, Ismail, dua anak beranak, Ibrahim, Ismail, sucikan rumah aku tu. Rumah aku tu merujuk kepada Kaabah. Bersihkan rumah aku, sucikan rumah aku. Untuk apa? Lit-ta'ifin, untuk orang tawaf. Wal-'akifin, untuk orang i'tikaf. Wa raq'is sujud, untuk orang rukuk dan orang sujud. Maka tuan-tuan, arahan setelah Ibrahim jadi imam, Allah kata sebagai imam, benda first kamu buat, kamu pergi bersihkan rumah aku. Pergi bersihkan Kaabah. Maka Nabi Ibrahim bawa anak dia, Ismail. Allah suruh kita bersihkan Kaabah. Jom, dia pergi tok siap lah tuan-tuan. Mereka pun bersihkan Kaabah sambil duk sapu berbagai Kaabah tersebut. Wa iza qala Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim dan Ismail sedang membersihkan Kaabah, apa Ibrahim doa? Qala Ibrahim. Apa Ibrahim doa? Rabb, wahai Tuhan. Ingat tuan-tuan, waktu ni waktu tengah bersihkan Kaabah. Tengah sapu-sapu sampah, lap-lap habuk, Ibrahim doa. Rabb, wahai Tuhan, ij'al hadza baladan amina. Wahai Tuhan, engkau sebut aku akan jadi imam. Dan sekarang keturunan aku seorang Ismail ada dekat sini. Ada dekat sini. Maka sekarang aku nak minta agar tempat yang aku jadi imam ini, aku nak minta agar negeri ini aman, selamat. Aku mohon agar engkau berikan keselamatan kepada negeri ini. Aman. Sekejap tuan-tuan. Saya tak tahu kenapa kawan-kawan di Facebook merungut kata, bukan seorang, ramai yang merungut kata tak clear. Tapi saya tak boleh buat apa tuan-tuan, saya dah live pun. Semoga Allah mudahkanlah urusan kawan di Facebook tu. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Ij'al hadza baladan aminan. Warzuq ahlahu minas thamarat min amana minhum bil yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini aman, satu.
Yang kedua, jadikan negeri ni ada banyak buah-buahan, banyak rezeki-rezeki. Man amana minhum billah wa yaumil akhir. Tapi aku nak minta bagilah rezeki dan keamanan itu buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saja. Titik. So tuan-tuan, ayat tu Allah beritahu apa? Ayat tu Allah kata Ibrahim doa supaya negeri itu aman dan banyak rezeki datang. Tapi Ibrahim minta kat semua orang ke? No. Ibrahim minta dekat yang beriman kepada Allah dan hari akhirat je. Dalam ayat berterus terang macam ni lah. Siapa-siapa yang nak duduk dekat Mekah, negeri tu negeri Mekah, sebab waktu ni tengah bersihkan Kaabah. Negeri tu negeri Mekah. Ayat berterus terang Nabi Ibrahim macam ni lah. Kalau orang tu perangai mengarut, tak usah bagi rezeki, bagi dia mampu wang. Bagi dia mati pun tak apa. Sebab kalau dia berkembang, nanti Ibrahim kena jawab on behalf keturunan dia yang mengarut-mengarut tu. Jadi dia minta agar penduduk Mekah yang beriman sahaja yang dapat rezeki banyak dan aman. Menyebabkan hanya penduduk Mekah yang beriman sahaja yang akan menjadi keturunan Ibrahim yang berkembang. Lalu Ibrahim akan ada keturunan yang baik, banyaklah. Keturunan yang jahat-jahat tu, ya Allah, jangan bagi keamanan kepada mereka, jangan bagi rezeki kat mereka. Itu apa yang Ibrahim minta. Ini cara ataupun kaedah Ibrahim untuk meramaikan yang beriman bawah dia, kurangkan yang tak beriman di bawah dia. Soalan, itu Ibrahim minta. Soalan dia, approve tak approve? Itu Ibrahim minta. Approve ke? Tak approve. Maka tuan-tuan, Allah pun jawab, qala wa man kafar. Allah jawab, sesiapa yang ingkar, penduduk Mekah yang ingkar, keturunan Ibrahim yang ingkar, fa umatti'uhu qalilan. Aku bagilah juga sedikit kesenangan. Ibrahim kata, ya Allah, jangan bagi aman langsung, jangan bagi rezeki langsung. Dekat yang tak beriman tu. Allah kata, yang ingkar, Allah bagi juga kesenangan sikit. Summa lepas itu, attarruhu ilal azabin nar wa bi'sal masir. Allah akan paksa orang itu masuk neraka seburuk-buruk tempat kembali. So tuan-tuan jawab saya. Ibrahim minta agar penduduk Mekah aman dan juga rezeki banyak bagi yang beriman. Soalan dia, Allah kata okey tak okey? Kawan Zoom jawab Ustaz. Allah kata okey tak okey doa tu? Okey. Kak Lin, okey tak okey? Tak okey. Tak okey ya. So yang okey Allah kata macam mana? Yang okey macam mana? Allah akan bagi juga pada mereka yang yang kurang iman, tapi dengan cara yang tidak, bukan dalam keadaan yang redha lah, maksudnya dia akan dalam keadaan redha. Poin dia kat sini, Ibrahim minta agar yang beriman je dapat. Allah kata, Ibrahim, semua penduduk Mekah aman, semua penduduk Mekah akan dapat rezeki. Mereka beriman atau tak beriman, keturunan engkau beriman ataupun tak beriman, Allah tetap beri aman, Allah tetap bagi rezeki. Ini adilnya Allah Ta'ala. Ini adilnya Allah Ta'ala. Allah kata, no Ibrahim, tak boleh macam tu. Tak boleh pusing kilas belah sana. Allah kata, keturunan engkau yang jahat pun, keturunan engkau yang kafir tak beriman pun, Allah tetap akan bagi rezeki, Allah tetap akan bagi keamanan. Tapi, yang Allah bagi rezeki dan keamanan daripada keturunan engkau yang ingkar tu, Allah kemudian akan paksa mereka masuk Jahannam. Poin dia, Allah handle ke akhirat lah. Dekat dunia, Allah layan sama sahaja. Tapi dekat akhirat, Allah akan bawa masuk neraka. Sebab tu tuan-tuan, kita jadi Muslim yang baik, tak bererti dunia kita akan senang dari segi keuangan, dari segi keselamatan. No. Kita jadi orang jahat pun, kadang-kadang dunia dapat rezeki melimpah ruah. Sebab Allah tak kata pun orang beriman sahaja rezeki melimpah, orang beriman saja dunia akan selamat. No, Allah tak sebut itu. Ibrahim minta agar orang beriman sahaja yang selamat dan rezeki murah. Tapi Allah kata, no Ibrahim, yang tak beriman pun dapat rezeki, yang tak beriman pun dapat keamanan. Itu respon Allah. So, kaedah Ibrahim nak bagi ramai orang beriman tu, setakat doa tadi sedikit gagal lah. Dia kata, oh Allah tak makbul kat sini. Allah nak bagi dekat semua rezeki. Baik tuan-tuan, setakat sekarang, doa Nabi Allah Ibrahim buat penduduk Mekah. Doa Nabi Allah Ibrahim buat penduduk Mekah. Satu, dia mendoakan keturunan dia agar menjadi imam buat manusia. Jadi tuan-tuan, penduduk Mekah adalah antara, bukan satu-satunya, antara keturunan Ibrahim. Sebab Nabi Ismail ada dekat situ.
So dia mendoakan keturunan dia agar jadi imam buat manusia dan Allah approve. Nombor 2, dia mendoakan keamanan buat penduduk negeri Mekah kepada yang beriman sahaja, tapi Allah kata semua dapat. Yang ketiga, dia mendoakan rezeki buat penduduk Mekah yang beriman. Tapi Allah kata semua dapat. So tuan-tuan tengok yang merah aja. Penduduk Mekah Allah buat imam aman rezeki. Keturunan Ibrahim Allah bagi jadi imam, bagi amanan dan bagi rezeki. Itu apa yang Ibrahim minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, selesai. Kemudian dia pun dah bersihkan Kaabah, kemudian Kaabah pun dah bersih. Bila Kaabah dah bersih, apa Ibrahim buat seterusnya? Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ketika Ibrahim yarfa' angkat bagi jadi tinggi, meninggikan. Qawa'ida minal bait, fondisi rumah itu. So tuan-tuan, seterusnya benda yang Ibrahim buat adalah dia meninggikan binaan Kaabah. So sekarang bagi tahu saya, sebelum Ibrahim bina Kaabah, Kaabah dah ada ke belum? Dah. Dah ada. Kenapa Kak Rozi kata dah ada? Dah ada. Zaman pada suruh tinggikan. Sebab Allah tak suruh bina Kaabah, Allah suruh Nabi Ibrahim tinggikan Kaabah. Tu satu. Kenapa kita sebut Kaabah dah ada? Sebab arahan sebelum tadi bersihkan Kaabah. Nak bersihkan macam mana kalau benda tak ada lagi? Benda dah ada, Ibrahim bersihkan, lepas bersihkan baru tambah bata bagi tinggi. Jelas? Dan benda yang ketiga, kelas yang keempat lepas, sewaktu Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan juga anak dia Ismail yang masih baby tu, Ibrahim angkat tangan doa kata apa? Ya Allah, aku tinggalkan sebahagian keturunan aku dekat sisi rumah engkau. Menunjukkan pada hari dia tinggalkan Ismail yang masih baby tu pun, Kaabah dah ada. Latar belakang sikitlah tuan-tuan, latar belakang. Kaabah ini dibina oleh Nabi Allah Adam AS. Adam yang bina Kaabah untuk kali pertama atas muka bumi ini. Kemudian Kaabah itu telah pun rosak pada zaman banjir besar Nabi Nuh. Banjir besar Nabi Nuh, Kaabah telah rosak. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim cuma bersihkan dan tinggikan semula. Tinggikan semula. Jelas kat situ? Alright, hari ni bukan nak bincang pasal Kaabah tapi nak bincang pasal Nabi Allah Ibrahim. So kita move on. Pada hari itu Nabi Ibrahim pun membina Kaabah. Pada hari itu Nabi Ibrahim pun membina Kaabah. Pada hari itu Nabi Ibrahim membina Kaabah dan ini apa yang dia bina. Selepas dia bina, apa dia doa? Dan waktu tu dia membina Kaabah bersama Ismail. Menunjukkan bahawa Ibrahim jadi orang depan, Ismail jadi backup. Ismail jadi orang yang backup Ibrahim. Ibrahim jadi orang depan, Ismail jadi tukang hulur bata. So, arkitek utama adalah Ibrahim, tapi Ismail ni kira backup lah. Backup. Waktu tu Ibrahim doa. Apa Ibrahim doa? Rabbana, wahai Tuhan kami. Tuan-tuan jawab, Ustaz. Siapa kami? Wahai Tuhan kami. Kami siapa? Ibrahim dan Ismail. Tuan-tuan, tadi waktu dia membersihkan Kaabah, berapa orang buat? Ibrahim buat seorang-seorang ke bersama Ismail? Tadi. Sama-sama. Tadi dia buat bersama berdua. Tapi tadi waktu dia bersihkan Kaabah, dia doa, wahai Tuhanku. Dia tak sebut Tuhan kami. Tapi sekarang waktu dia membina Kaabah bersama Ismail, dia doa, wahai Tuhan kami. Kita boleh faham kata sewaktu dia sebut macam ni, Ismail amin. Ismail mengaminkan. Boleh faham macam itulah. So tuan-tuan, waktu ini dia telah menjadikan doa ini doa dua orang instead of dia seorang. Doa yang tadi, doa dia seorang. Tapi sekarang dia minta doa untuk dia dan untuk anak dia Ismail. Apa dia minta? Ketika dia bina Kaabah, dia kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna. Terimalah daripada kami. Innaka antas sami'un alim. Engkau maha dengar, engkau maha tahu. Nak minta terima apa? Tuan-tuan, mereka sedang bina Kaabah. Ibrahim minta, wahai Allah, kami mohon agar kau terima daripada kami. Terima apa tuan-tuan? Terima apa? Amal kebaikan. Amal kebaikan apa yang mereka sedang buat?
Membina Kaabah. Membina Mendirikan Kaabah. binaan Kaabah. Maka tuan-tuan, sebab itu kita panggil apa? Sunnah dalam kita beribadah ni adalah kita menyebut taqabbal minna. Minta doa agar Tuhan terima. Baik dia tuan-tuan, hari raya tuan-tuan. Hari raya tuan-tuan duk sebut sesama orang ucapan selamat hari raya, tuan-tuan sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Tuhan terima dari kami dan terima dari tuan-tuan. Terima apa? Kalau hari raya puasa, moga Allah terima tu terima puasa kita lah. Sebab tu tuan-tuan duk sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Ataupun kalau raya haji, moga-moga Allah terima haji kita ataupun Allah terima korban kita lah. Tu taqabbalallahu minna wa minkum yang kita sebut-sebut tu. Ismail dan juga Ibrahim ketika bina Kaabah, Nabi Ibrahim minta, ya Allah, ya Tuhan kami dua orang, kami mohon agar kau terima daripada kami. Soalan tuan-tuan, ini Nabi tau, Nabi. Agak-agak ibadah Nabi Tuhan tak terima ke sampai Nabi nak kena minta ni? Of course lah, ibadah seorang Nabi lah yang paling diterima. Tapi kenapa Nabi Ibrahim minta agar doa supaya, ya Allah, aku nak minta agar engkau terima ibadah kami? Pasal pada sebut terima tu, tuan-tuan, dia kena bina Kaabah 4 segi. Kaabah ni tengok sepintas lalu dia 4 segi lah. Tapi tuan-tuan, kita tak tahu betul ke dia segi elok 4 segi. Sepatutnya dekat sini 6 kaki, dekat sini pun 6 kaki. Tapi tuan-tuan, kita manusia, kita duk rasa macam kita buat 6 kaki lah. Tapi tuan-tuan, kita tak tahu kok segi 6 kaki sini 5.7 kaki ya belah sini. Kita bukan tahu, kita manusia ada cacat celah. Tuan-tuan, puasa lepas. Kita puasa lah 30 hari ataupun 29 hari. Elok-eloklah kita puasa. Tapi tuan-tuan tak tahu, mungkin bahagian-bahagian puasa tu ada cacat sana sini. Tuan-tuan kena mulai lah. Tapi tuan-tuan tak tahu entah bila tuan-tuan tersengguk. Point dia, dalam ibadah kita adalah bahagian kita yang kurang sikit. Maka sebab tu kita minta, ya Allah, meskipun ada kurang sikit somewhere around here, around there, kami nak mohon agar kau terimalah yang kami punya kurang tersebut. Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail, dia bersihkan Kaabah, dia bina Kaabah dan dia minta apa? Ya Allah, yang ni sekadar yang kami boleh buat, kami dah buat sehabis mungkin, tapi kalau tak perfect, minta ada kurang-kurang sikit tu, taqabbal minna lah. Minta engkau terimalah. Setakat kurang sikit tinggi berbagai, kurang segi ke berbagai, minta maaf lah. Minta kurang sikit lah, minta Tuhan terima lah. Itu apa yang dia minta. Seterusnya, apa dia minta? Rabbana, wahai Tuhan kami, saya tanya balik, siapa kami? Siapa kami? Nabi Ibrahim dan Nabi Nabi Ismail. Ingat, ada watak Ismail dekat situ. Maka benda seterusnya dia minta, wahai Tuhan kami, Tuhan kepada Ibrahim dan kepada Ismail, waj'al muslimaini lak. Kami mohon agar engkau jadikan kami berdua, kami dua orang, muslimaini lak. Kami jadi dua orang yang muslim kepada kamu. Kami nak mohon agar kami dua orang ni engkau terima sebagai orang Islam, Muslim. So tuan-tuan, dia confirm jadi umat, dia confirm jadi imam. Tapi anak dia Ismail confirm ke? Belum tentu. Dia confirm imam. Anak dia Ismail confirm ke? Belum tentu. Sebab apa belum tentu? Sebab Allah kata hanya keturunan Ibrahim yang beriman sahaja. Yang zalim tak akan jadi imam. Soalan dia, anak aku Ismail ni zalim ke tidak? Sekarang mungkin nampak elok. Masa depan elok ke tak elok? Kita tak tahu. Ibrahim tak tahu. Maka Ibrahim doa, ya Allah, aku mohon agar engkau jadikan aku dan anak aku, kami diorang, dua-dua beriman kepada engkau. Dan tuan-tuan, di bawah lagi kita tahu bahawa doa ni makbul. Justru tuan-tuan, dengan buat demikian, Ibrahim telah pun lock, secure, anak dia Ismail confirm beriman. Dengan cara doa ini sahaja. Tadi, doa yang waktu dia bersihkan Kaabah tadi, motifnya adalah untuk mengurangkan keturunan dia yang mengarut-mengarut. Tapi strategi itu tak boleh pakai. Tak berjaya. Oleh sebab tak boleh mengurangkan keturunan kita yang zalim, yang mengarut, strategi nombor 2, meramaikan keturunan kita yang berjenis, yang beriman. Maka untuk meramaikan keturunan kita, keturunan Ibrahim yang beriman, Ibrahim doa, ya Allah, aku minta agar aku dan anak aku yang seorang ni beriman. Dan Allah kata, okey, alhamdulillah, lega seorang anak selesai. Anak seorang lagi, Ishak, tak ada kat sini. Maaf, anak seorang lagi, Ishak lah, betul Ishak. Ishak tak ada kat sini, ada kat Palestin. So doa ni tak terpakai untuk Ishak.
Kemudian bahagian kedua, wa min dzurriyyatina, dan daripada zuriat keturunan kami, siapa kami? Ibrahim dan Ismail. Daripada zuriat keturunan kami nak minta ummatan, satu umat, satu jumlah yang besar. Umat maksudnya jumlah yang besar. Kami nak minta daripada keturunan kami satu ummah, satu jumlah yang besar. Muslimatan laka. Kami nak minta keturunan kami pun ada satu umat besar pun beriman juga. So tuan-tuan, strategi Ibrahim adalah meramaikan keturunan dia yang beriman. Pertama, dia minta dia dengan anak dia secure iman. Dan Allah kata, okey. So, Ismail secure, beriman. Benda kedua, aku minta agar engkau jadikan pada keturunan kami pun umat yang besar untuk beriman juga. So, tuan-tuan, bagi tahu saya. Bila Allah kata, okey, umat Ismail akan jadi keturunan yang besar tak untuk beriman? Ya atau tidak? Ya. Umat Ismail. Ya. Ya. Sebab doa tu, wahai Tuhan kami, Jo. So, bila Allah kata okey, berarti keturunan Ismail akan jadi umat yang besar untuk beriman. Secure satu umat. Satu kumpulan besar. Tapi Ibrahim ada anak seorang lagi belah sana. Ishak. Ada anak belah sana Ishak. Ishak tak termasuk dalam doa ni. Tapi tuan-tuan, Ibrahim minta keturunan aku dan dia. Kami. So, besarnya belah Ishak juga beriman kerana belah Ishak tu kita pakai kuarter umat Ibrahim lah. Belah sini kuarter umat Ismail, belah sini guna kuarter umat Ibrahim. Jadi tuan-tuan, berjaya tak doa Nabi Ibrahim tu untuk membuatkan ramai keturunan dia beriman? Berjaya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak boleh ambil sedikit pelajaran kat sini, pertama, bila tuan-tuan nak buat benda baik, contoh benda baik, bersihkan masjid. Contoh benda baik, dirikan Kaabah. Itu contoh benda baik. Contoh benda baik, puasa sunat. Contoh benda baik, nak semayang duha. Itu contoh benda baik. Buat apa? Ajak anak datang buat sama-sama. Seperti mana Ibrahim ajak Ismail mai buat, dia ajak Ismail mai bina Kaabah sama-sama. First. Yang kedua, nak kuatkan doa. Bila kita kuatkan doa sewaktu sedang buat baik. Benda pertama tadi tengah bersihkan Kaabah, dia doa. Benda kedua dia tengah bina Kaabah, dia doa. Nak kuatkan doa dengan cara berdoa waktu sedang buat baik. Tuan-tuan sedang puasa, banyakkan doa. Tuan-tuan baru lepas sedekah, tuan-tuan doa. Tuan-tuan sedang semayang, doa dalam solat. Sebab apa? Waktu tengah buat baik itu, minta banyak-banyak. Kuatkan doa. Benda ketiga, bila doa ni tuan-tuan, doa ni free. Oleh sebab doa tu free, jangan kedekut nak minta untuk kita dan orang lain. Dalam konteks ni, Ibrahim minta untuk dia, untuk anak dia, untuk keturunan dia yang ramai. Minta pilih tuan-tuan, benda free. Dan Allah boleh kata ya. Sebab tu jangan minta untuk diri sendiri sahaja, minta untuk diri sendiri dan orang lain. Allah boleh kata ya. Tak ada masalah. Maka tuan-tuan, dengan doa Ibrahim tersebut, dia telah berjaya meramaikan umat keturunan dia akan jadi imam. Sebab ramai yang beriman bawah keturunan dia. Dan tuan-tuan, lihat bagaimana nanti, bila tuan-tuan sebut Nabi apa pun selepas ni, sebut pilih Nabi apa pun yang datang selepas Ibrahim. Bila kita cek keturunan Ibrahim. Musa, keturunan Ibrahim. Harun, keturunan Ibrahim. Yunus, keturunan Ibrahim. Sebut Sulaiman, keturunan Ibrahim. Muhammad, keturunan Ibrahim. Isa, keturunan Ibrahim. Yahya, keturunan Ibrahim. Sebut pilih siapa pun keturunan Ibrahim. Why? Dia telah pun mengadakan banyak imam dalam keturunan dia. Berdasarkan doa ni saja. Okey tu. Itulah apa dia nak buat. Seterusnya apa lagi dia buat? Seterusnya, selepas dia minta jadi beriman. Tuan-tuan, iman ni kita kena jaga. Hari ni beriman, esok belum tentu. Macam mana nak jaga iman kita? Ibrahim minta, wa arina manasikana. Wahai Tuhan kami, tunjuklah kepada kami manasik kami. Tunjuklah kepada kami tata cara ibadah kami. Wa tub alaina, kami taubat kepada Engkau, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Ya Allah, kami nak minta Engkau tunjuk tata cara ibadah kepada kami taubat kepada Engkau. Tunjuk
tata cara ibadah kepada kami. Tuan-tuan, bila sebut tentang ibadah, ibadah kita tak boleh reka. Saya ulang balik. Bila sebut tentang ibadah, ibadah tak boleh reka. Ibrahim dia tak reka ibadah. Ibrahim minta agar Allah tunjuk tata cara ibadah. Ibrahim tak reka ibadah. Ibrahim minta Allah tunjuk tata cara ibadah. So bila Ibrahim minta, ya Allah, aku tak pandai-pandai semayang sendiri, engkau tunjuk cara semayang. Aku tak pandai-pandai nak puasa sendiri, engkau tunjuk bila nak puasa, pukul berapa nak puasa, pukul berapa nak tutup, buka puasa berbagai. Dan dalam konteks pembinaan Kaabah, Kaabah ini something to do dengan haji. Kaabah something to do dengan haji. Maka tuan-tuan, Allah pun turunkan firman, Allah pun kata, wa'adzin finnas bil hajj. Kaabah pun siap. Bila Kaabah siap, Allah bagi tahu dekat Ibrahim, Ibrahim, azin. Kau azan, engkau laungkan. Engkau sebut kuat-kuat, kau menjerit kuat-kuat, laungkan. Finnas, buat orang ramai. Bil hajj, arahan untuk buat haji. Maka Ibrahim pun naik atas Kaabah dan Ibrahim pun laung. Laung macam mana tak tahulah, tapi lebih kurang macam ni lah. Ayo kita buat haji, tunaikanlah haji wahai manusia. Something like that lah bunyi dia. Allah suruh Ibrahim laungkan untuk orang buat haji kepada orang ramai. Agak-agak tuan-tuan lah, pada hari Ibrahim laung tersebut, siapa dengar? Agak-agak tuan-tuan. Anak dia Ismail. Anak dia Nabi Ismail dengar. Lagi? Siapa dengar? Orang-orang yang sekeliling Kaabah. Keliling Kaabah dengar. Penduduk Kaabah dengar. So tuan-tuan, arahan untuk buat haji ni yang dengar cuma orang keliling Kaabah je. Lebih tepat lagi, penduduk Mekah lah yang dengar untuk buat haji tu. Maka dia sebut lebih kurang macam ni ya. Assalamualaikum penduduk Mekah. Allah perintahkan untuk aku bina Kaabah. Kaabah dah selesai. Alhamdulillah. Sekarang aku mohon agar Allah tunjuk manasik. Cara untuk kita beribadah. Allah dah tunjuk. Sekarang praktikal. Jom kita guna manasik haji untuk kali pertama. Jom semua orang kita buat haji untuk Allah Ta'ala. Maka step nombor 1, pergi cari baju. Pergi cari kain. Kain putih satu. Balut macam ni, pakai ihram. Sekarang Allah suruh kita pergi keluar pada Mekah, niat ihram. Semua pakai ikut Ibrahim keluar. So tuan-tuan, Ibrahim laung untuk buat haji. Batch pertama yang buat haji tu cuma Ibrahim dengan anak dia dan mungkin ada 2-3 orang lain. Mereka itulah batch pertama. Allah tunjuk cara manasik, Allah tunjuk cara buat ibadah haji, kemudian itulah batch pertama. Dan Allah kata, Ibrahim, engkau laung untuk orang ramai buat haji. Orang ramai itu orang Mekah saja ke? Ibrahim, engkau tu imam seluruh dunia. Engkau imam seluruh manusia. Jadi, ibadah haji yang kau laung, walau sekarang didengari oleh 2, 3, 4 telinga tu sahaja, tapi Allah jamin dengan sesuatu. Apa Allah jamin? Ini apa Allah jamin. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Nescaya orang ramai akan datang sahut seruan haji itu, rijalan, dengan keadaan mereka berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, bahkan dengan tunggang binatang-binatang yang kurus. Ya'tina min kulli faujin amiq. Mereka akan datang dari segenap penduduk yang jauh. Itu jaminan Allah. Engkau laung, kau buat haji kali pertama, engkau laung untuk orang datang, Allah jamin orang akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Penjuru dunia mana pun akan datang. Sama ada berjalan kaki ataupun di atas binatang-binatang yang kurus. Berjalan kaki tu nak menunjukkan bahawa mereka akan bergolak gadai untuk datang. Walau jalan kaki orang datang. Sebut binatang yang kurus tu melambangkan apa tuan-tuan? Waktu mereka bertolak, contohlah kalau mereka naik unta, waktu bertolak unta tu gemuk, tapi bila sampai unta tu kurus dah, nak bagi tahu kata jauh pun mereka datang. Allah berani jamin. Tuan-tuan pergi, siapa-siapa yang pernah pergi haji, pergi umrah tuan-tuan, kalau orang-orang yang duduk di semenanjung Tanah Arab tu, kadang-kadang kereta Toyota cabuk tu pun datang buat haji umrah. Luruh dah pun kereta tersebut tapi duk buat haji umrah lagi. Bas tu berhenti tepi jalan, duk kena apa? Tendang 3-4 kali, berjalan balik. Pun orang main buat haji umrah lagi. Why? Sebab datang, ini sahutan Nabi Allah Ibrahim. Dan tuan-tuan boleh lihat bagaimana orang Malaysia pun menyimpan, semiskin-miskin orang penerima BRIM pun simpan duit nak pergi haji dan pergi umrah. Allah sebut, laungkan buat orang ramai, Allah jamin mereka akan datang berjalan kaki ataupun naik binatang-binatang yang kurus
dari segenap pelusuk yang jauh. Allah jamin. Maka tuan-tuan, kita boleh lihat sampai hari ini ramai orang yang datang dari segenap pelusuk yang jauh. InsyaAllah. Tentu kita boleh lihat sampai hari ini. Ada soalan setakat sekarang sebelum kita move on? Tak ada soalan, kita move on. Alright. Seterusnya, okey, pergi buat haji, buat umrah berbagai. Selesailah. Tuan-tuan, waktu ni Ibrahim muda ke tua? Ibrahim tua. Ibrahim tua. Baik dia tuan-tuan, seumur hidup Ibrahim buat haji sekali saja. Dalam riwayat mengatakan bahawa setahun ataupun 2 tahun selepas Ibrahim buat haji ni, dia meninggal dunia. So tuan-tuan, dia jadi imam pun di hujung usia dia. Dia buat haji umrah pun buat haji ya, umrah tak buat, pun di hujung usia dia. Kemudian bila selesai kat situ, Ibrahim doa benda yang seterusnya. Apa Ibrahim doa benda seterusnya? Ibrahim doa, Rabbana, wahai Tuhan kami. Siapa kami? Siapa kami? Ismail dan Ibrahim. Ismail, Ibrahim, bahkan seluruh penduduk Mekah. Sebab dah buat haji. Sebab tadi cakap pasal manasik. Maka sekarang tuan-tuan, seluruh penduduk Mekah, termasuk Ibrahim, termasuk Ismail, Nabi Ibrahim angkat tangan dan doa, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'as fihim rasulan minhum. Aku mohon agar engkau bangkitkan di tengah-tengah orang Mekah ini satu orang rasul dari kalangan mereka sendiri. Aku mohon agar engkau bangkitkan di tengah-tengah penduduk Mekah ini satu orang rasul dari kalangan mereka sendiri. Apa rasul itu akan buat? Yatslu alaihim ayatika. Rasul itu akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu akan ajar penduduk Mekah kitab. Rasul itu akan ajar penduduk Mekah hikmah. Wa yuzakkihim. Dan Rasul itu akan membersihkan penduduk Mekah daripada syirik whatsoever mengarut-mengarut tu. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha kuasa, engkau maha bijaksana. Itu doa Nabi Allah Ibrahim. Tuan-tuan, utuskan penduduk Mekah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri itu. Siapa tuan-tuan? Nabi mana tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mana tu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi Muhammad kan Nabi Ismail. Muhammad. Apa sih bukan Ismail? Ismail pun duduk kat Mekah tak? Kenapa bukan Ismail? Minhum, rasulan minhum. Ya, Nabi Ismail duduk kat Mekah. Kahwin dengan orang Mekah. Memang daripada kalangan mereka pun. Nabi Ismail tu. Ulang balik Kak Iman. Nabi Ismail dah memang garanti dah jadi Nabi. Tadi kan yang tadi. So ni Nabi yang lain lah pula. Tapi dari golongan ni lah. Mekah yang lain. Jawapan lain tuan-tuan? Nabi Muhammad belum lahir lagi masa tu. Jadi yang didoakan tu Nabi Muhammad. Alright, ada jawapan lain? Keturunan. Ada jawapan lain? Maka tuan-tuan, yang dimaksudkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita tahu yang dimaksudkan itu Nabi Muhammad? Kita tahu yang dimaksudkan Nabi Muhammad pertama sekali adalah kerana doa tu wa ba'as, bangkitkan di tengah-tengah mereka. Nabi Ismail dia tak lahir di Mekah. Nabi Ismail dia lahir di Palestin, di Kanaan. Kemudian masa baby dibawa pergi ke Mekah. Dia bukan asal di situ. Tuan-tuan, dalam seluruh kenabian ini hanya seorang nabi sahaja yang lahir di Mekah, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sahaja satu-satunya nabi yang hasil doa nabi paling penting. Nabi paling penting ni nama dia apa tuan-tuan? Ibrahim. Nasib baik jawab Ibrahim. Nabi paling penting ni nama dia Ibrahim alaihissalam. Saya selalu gambarkan macam ni. Kalaulah para nabi ni kita gambarkan sebagai pengawas, Nabi Ibrahim tu ketua pengawas. Dia bukan setakat ketua pengawas, dia lah tokoh pengawas, tokoh pelajar semua dia. Ibrahim alaihissalam. Dia lah terbaik SPM, dia lah terbaik wakil negeri semua dia. Ibrahim. Ibrahim ni cream of the cream. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ni, dia satu-satunya Nabi yang,
Dia mendoakan seorang nabi sahaja untuk diutuskan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni dia didoakan oleh nabi terpenting. Dia diutuskan di negeri paling suci. Dia dilahirkan dekat negeri paling suci. Dan dia mati. Dia tak mati kat negeri paling suci. Akhirnya dia develop dan membebaskan negeri paling suci. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak highlight bahawa Nabi Muhammad ni diutuskan kerana doa Nabi Allah Ibrahim. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad bagi tahu, "Inni ud'una Ibrahim, aba Ibrahim." Aku ini hasil doa moyang aku Ibrahim. Nabi Muhammad bagi kredit kepada Nabi Allah Ibrahim. So tuan-tuan, ayat ini surah Al-Baqarah 129 adalah doa Ibrahim yang minta agar dihantar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya dihantar pada tuan-tuan tahulah bila. Tapi doa supaya dihantar Nabi Muhammad ni awal lagi Nabi Ibrahim. So waktu baru bina Kaabah dah minta lah agar Nabi Muhammad dihantar. Ya Allah, aku minta agar alhamdulillah orang Jerusalem, orang Palestin memang Nabi dah ada kat sana pun. Yaqub dah ada kat sana. Dekat sini okeylah ada satu orang Ismail tu pun import. Ismail ni rasul import. Bukan purely orang Mekah, dia rasul import. Walaupun dia besar kat sini dia import. Aku minta agar dekat sini pun kau bangkitkan seorang rasul. Rasul dari kalangan penduduk Mekah sendiri. Rasul itu akan baca ayat engkau untuk mereka. Rasul itu akan ajar kitab dan juga hikmah kepada mereka. Rasul itu akan membersihkan mereka. Innaka antal azizul hakim. Engkau ni al-aziz, dihormati sebab ada kuasa. Engkau ni hakim, engkau maha bijaksana. So tuan-tuan, akhirnya dihantar Nabi Muhammad pada waktu yang Nabi Muhammad dihantarlah. Kesimpulan. Doa Nabi Ibrahim ketika meninggikan fondasi Kaabah. Dia doa agar amalan dia dan amalan Ismail diterima, termasuk amalan mereka membina Kaabah. Mereka mohon agar dia dan Ismail dijamin jadi dua orang Muslim yang serah diri. Dia mohon agar ada dari keturunan dia dan ada daripada keturunan Ismail satu umat Muslim yang serah diri. Dia mohon agar ditunjukkan tata cara ibadah kepada dia dan Ismail. Dia mohon agar taubat dia dan Ismail diterima Allah Ta'ala. Dan yang keenam, dia mohon agar dihantar seorang Rasul di tengah-tengah penduduk Mekah. Dan nombor 6 itu adalah Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam. Ada soalan setakat sekarang tuan-tuan? Tak ada. Ustaz nak tanya kalau adakah disebabkan oleh doa Nabi Ibrahim ni tadi yang menyebabkan Dajjal tak dapat masuk ke Mekah waktu Wallahu alam. Saya tak tahu ada kaitan ataupun tak ada kaitan. Wallahu alam. No comment. Ada soalan tambahan? Kawan-kawan di Facebook masih tersekat-sekat lagi ke suara saya? Minta tolong komen jap. Ada soalan tambahan? Baik, saya anggap tak ada soalan tambahan. Justru itu tuan-tuan, bahagian Nabi Ibrahim dilantik menjadi Rasul selesai, dilantik menjadi imam selesai. Kita masuk bahagian Ibrahim ketika di hujung usia dia. So tuan-tuan, Nabi Ibrahim akhirnya dilantik menjadi imam. Dia pun buat haji untuk kali pertama. Dan ingat, dalam sejarah dunia ini, Nabi Ibrahim adalah satu-satunya Nabi. Nabi Ibrahim dan Ismail adalah dua orang terawal yang melakukan haji dan umrah. Kemudian selesailah. Akhirnya Allah pun mula nak menjemput Nabi Ibrahim ketika baginda di hujung usia. Ketika baginda di hujung usia, ini apa berlaku? Ketika baginda di hujung usia, tuan-tuan, ini jugalah saya harap kita di hujung usia. Baginda membanyakkan doa di hujung usia. Kisah Nabi Ibrahim tentang baginda di hujung usia, Allah tak bagi tahu pun dia buat apa. Kecuali satu benda, iaitu dia berdoa. Berdoa. Apa dia doa? Ibrahim berdoa, Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan, ini surah Ibrahim. Kalau tuan-tuan semak surah Ibrahim adalah berkenaan dengan doa Ibrahim. Saya suka sekolah surah Ibrahim ni sebab surah Ibrahim, bahagian yang bercakap tentang Nabi Ibrahim tu hanya bahagian doa je. Doa waktu dia letak anak dia kat Mekah, doa waktu dia remaja dan doa waktu dia dekat nak mati. 3 doa.
Dan ketiga-tiga doa itu berada dalam surah Ibrahim. Dan ini doa Nabi Ibrahim sewaktu dia dekat-dekat nak meninggal dunia. Ibrahim doa, Alhamdulillah, segala puji terima kasih bagi Allah. Allazi wahabla li alal kibar Ismaila wa Ishaq. Segala puji dan terima kasih bagi Allah. Sebab Allah wahaba. Allah limpahkan kepadaku banyak sangat. Dengan cara Allah bagi Ismail dan Ishaq ketika aku dah tua. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim dia panggil dapat 2 orang anak, Ismail dan Ishaq sebagai wahaba. Wahaba maksudnya dilimpahkan, dikurniakan dengan cukup banyak. Itu wahab. Wahabali alal kibara, kau limpah kurniakan kepada aku dengan sesuatu yang cukup banyak, Ismail dan Ishaq, sedangkan aku tua lah. Tuan-tuan, anak ni satu dan berjenis sudah lebih daripada cukup. Anak ni seorang dan jadi orang sungguh. Baik sungguh, wahai seorang aja. Itu sudah lebih daripada cukup. Dan Ibrahim kata, ya Allah terima kasih sangat, aku hujung usia dah pun. Tapi Allah masih lagi bagi kesempatan Ismail dan Ishaq. Dua-dua berjenis. Maksudnya dia syukur sangat kedua-dua anak dia berjenis. Ismail dan Ishaq. Inna Rabbi la sami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhan aku betul-betul mendengar doa. Aku minta anak yang baik, dapat. Aku minta doa itu, dapat. Aku minta agar kedua-duanya beriman kepada Allah, dapat. Aku minta agar mereka akan dapat umat yang banyak dan besar nanti, Allah dah jamin akan dapat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Inna Rabbi la sami'ud du'a. Tuhan aku maha mendengar doa. Banyak dah doa aku yang Allah makbul. So tuan-tuan, bila dah banyak dah doa Allah makbul, nak berhenti doa ke? Sebab dah banyak dah minta kan? Rabb, wahai Tuhan. Tak berhenti lagi. Alang-alang dah banyak dah Allah bagi, nak minta lagi ya Allah, sebab doa ad-doa al-ibadah. Doa tu satu bentuk ibadah. Tuan-tuan, doa adalah ibadah. In case tuan-tuan tak sedar, berdoa adalah ibadah, which is Allah suka. Maka Ibrahim minta lagi, Rabb, wahai Tuhan, ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Tuan-tuan ingat, waktu ni Ibrahim di hujung usia. Dan Ibrahim kata, ya Allah, jadikan aku satu orang muqimas salah. Orang-orang yang mendirikan solat. Tuan-tuan, di hujung usia, lutut dah sakit, kita pun baring sahaja. Kalau semayang pun pasal semayang duduk. Wuduk pun kadang-kadang nak kena minta tolong orang ambil. Ibrahim minta apa? Ya Allah, jadikan aku satu orang yang mendirikan solat. Sebab tuan-tuan sedih sangat, kesian sangat kalau orang di hujung usia dia tinggal solat. Atas faktor tak boleh ambil wuduk, atau faktor tak larat nak berdiri, atau faktor itu dan faktor ini. Tuan-tuan, faktor-faktor itu cuma alasan lah. Tapi Ibrahim minta agar dia tak termasuk daripada kalangan orang yang buat alasan-alasan itu. Ij'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku antara orang yang mendirikan solat, konsisten. Wa min dhurriyyati. Dan bukan setakat aku nak minta zuriat keturunan aku juga orang-orang yang mendirikan solat. Tuan-tuan, awal tadi Allah kata, zuriat keturunan Ibrahim akan jadi imam. Apa teremak jadi imam ni? Teremaknya adalah mesti orang beriman. Tuan-tuan, boleh bagi tahu saya tak? Apa dia teremak orang beriman? Jawab. Apa teremak orang beriman? Kita boleh lihat apa pada diri orang beriman dan kita kata dia orang beriman. Solat. Solat dan beramal. Tuan-tuan, dalam Quran, tema arahan solat itu sangat konsisten. Solat selalu dikaitkan dengan iman. Tuan-tuan, mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita tak boleh tengok pada satu orang. Nak tengok satu orang tu Muslim ataupun tak, kita bukan boleh pergi tengok. Dia ni mengucap tak? Mengucap tak? Bukan kita boleh pergi tengok. Mengucap bukan tulis kat dahi. Apa yang kita boleh pergi tengok? Dia solat atau tidak. Kalau kita berjalan dengan dia dekat pasar raya, waktu maghrib dia cari surau tak? Kita boleh tengok. Waktu zuhur dengan asar, dia cari surau tak? Dia ajak tak ke tepi surau sekali? Dia minta excuse tak untuk pergi sembahyang sekejap? Tuan-tuan, kita boleh lihat orang beriman ni, dia salat. So tuan-tuan yang ada menantu tu sebut. Dia ada menantu pula. Bakal menantu tu. Nak tahu bakal menantu kita sembahyang ke tak sembahyang, jadi orang sembahyang tak dia sembahyang, panggil dia mai rumah kita. Tunggu waktu, tahan dia duduk kat rumah kita daripada zuhur sampai maghrib. Tengok zuhur dia ada buat apa, asar dia buat apa, maghrib dia buat apa. Kalau duduk sembang kat ruang tamu dengan girlfriend dia tersebut, tahu sangatlah dia bukan orang sembahyang.
Nak kata jamak pun Zuhur dengan Asar dua-dua tak semayang, nak panggil jamak apa? So tuan-tuan, Allah sebut kat sini, Ibrahim doa agar dia jadi pada kalangan orang yang solat dan zuriat keturunan juga orang solat. Sebab solatlah yang menyebabkan kita jadi orang beriman dan solatlah yang menyebabkan kita layak jadi imam. Dan tuan-tuan, bila sebut imam, bila sebut imam tu tuan-tuan bayang solat kan? Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal doa, terimalah doa kami ni. Tuan-tuan, doa ayat 40 tu mula dengan Rabbi, wahai Tuhan aku seorang-seorang. Tapi ayat tu berakhir dengan Rabbana, wahai Tuhan kami. Kami siapa dia? Kami siapa dia? Umat ni. Siapa dia, Kak? Umat Nabi Muhammad. No. Bukan umat. Dia dua beranak. No, bukan dua beranak. Sebab dua beranak tu tak wujud kat sini. Manusia beriman. Zuriat aku. Sebab dia sebut, jadikan aku dan zuriat aku. Wahai Tuhan kami. So kami itu adalah aku dan zuriat aku. Wahai Tuhan kami, terimalah doa kami ni. Perkenankanlah doa aku ni. Wahai Tuhan kami, perkenalkan doa kami. Tuan-tuan, yang baca, tuan-tuan tahu kan? Ni penting tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan? Kalau satu orang baca dan kita nak doa tu kena ataupun doa tu makbul, kita sebut apa? Amin. Amin. Sekarang, yang baca tu Ibrahim. Dan dalam doa Ibrahim tu, dia minta zuriat keturunan dia jadi orang doa. Lepas tu Ibrahim kata apa? Wahai Tuhan kami, perkenalkan doa aku hak tadi tu. So tuan-tuan, zuriat Ibrahim tak ada pun waktu tu untuk dengar. Zuriat Ibrahim tak ada pada waktu Ibrahim minta, wahai Tuhan kami, makbulkan doa aku supaya zuriat keturunan aku tu solat. Zuriat Ibrahim tak dengar. Tapi tuan-tuan, ini pentingnya. Kenapa doa ini direkodkan dalam Quran? Sebab tuan-tuan membacanya. Maka tuan-tuan tahu bahawa Ibrahim, moyang kita dulu, pernah mendoakan perkara itu. So apa tuan-tuan kena buat? Bila tuan-tuan tahu moyang kita Ibrahim pernah mendoakan kita sedemikian rupa, apa tuan-tuan betul buat? Aminkan. Amin. Aminlah. So tuan-tuan, doa Ibrahim itu adalah untuk tuan-tuan, untuk saya. Doa Ibrahim tu untuk tuan-tuan, untuk saya. Justru itu, bila kita baca balik dalam Quran, kerja kita aminlah. Semoga-moga kita lah antara keturunan Ibrahim yang akan jadi imam, yang akan jadi orang solat, seterusnya jadi orang beriman, seterusnya akan jadi imam. Moga-moga kita lah. Ustaz, jauh sangat, Ustaz pusing tu. Daripada solat, tiba-tiba jadi imam. Macam jauh sangat, Ustaz pusing tu. Tuan-tuan, saya tak pusing. Kenapa saya tak pusing? Sebab doa tu ada sambungan. Apa sambungan doa tu? Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfirli wali walidayya. Ampunkan aku dan juga ampunkan kedua ibu bapa aku. Walil mu'minin. Dan juga ampunkan seluruh orang beriman. Yauma taqumul hisab. Pada hari ditegakkan perhitungan. Wahai Tuhanku, ampunkan aku. Wahai Tuhan kami, ampunkan aku. Ampunkan kedua ibu bapa aku. Dan ampunkan orang-orang beriman pada hari perhitungan itu ditegakkan. Dan tuan-tuan pun tahu bahawa hari perhitungan ini bermula dengan Allah nak hitung apa dulu? Solat. Tuan-tuan pun tahu. Benda pertama Allah nak hitung adalah solat. Tuan-tuan pun tahu. Ya Allah, ampunkan aku. Ampunkan kedua ibu bapa aku. Ampunkan orang beriman semua sekali pada hari ditegakkan perhitungan tersebut. Maka tuan-tuan, doa Ibrahim ketika di hujung usia. Apa Ibrahim minta? Ibrahim memuji dan terima kasih Allah. Di hujung usia tuan-tuan, berhentilah komplain. Di hujung usia, kena ucap terima kasih banyak-banyak dekat Allah. Tuan-tuan yang telah pun di hujung usia, ada kereta apa pun, terima kasih. Anak rizak banyak mana pun, terima kasih. Anak kita berjenis semua ataupun ada yang mengarut pun, ucap terima kasih. Kau ada anak kita hak jenis isap dadah ke, ada anak kita hak jenis lari pada rumah ke apa ke. Bila tuan-tuan dah di hujung usia, jangan komplain, ucap terima kasih. Sebab tuan-tuan berjaya harung segala benda tersebut sampai di hujung usia tersebut. Ucap terima kasih. Anak tuan-tuan dah kahwin semua, ucap terima kasih. Walaupun macam tak berapa elok sangat menantu tu, tapi ucap terima kasih. Di hujung usia dah pun nak komplain apa? Di hujung usia, Ibrahim memuji-muji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Dua, di hujung usia, dia mahu dia dan keluarga dia terus menjadi orang yang dirikan solat. Dan dia terus mohon ampun atas apa-apa dosa dan atas apa-apa kekurangan yang dia buat sepanjang dia hidup. Nabi Ibrahim kita tahu orang hebat, tapi kita tak tahu sepanjang dia hidup tersebut ada kurang ataupun tak.
Tuan-tuan, Nabi Ibrahim kita tahu dia satu orang yang istilah mudahnya perfect lah. Tapi tuan-tuan, perfect itu mesti di mata Allah, bukan di mata kita. Kalau tuan-tuan tanya saya dalam hidup ni ada buat kurang ataupun tak, selalunya orang akan cakap, tak ada kot. Aku rasa macam aku buat habis baik dah kot. Tuan-tuan, biar Allah judge kita habis baik ataupun tak. Sebab itu, Ibrahim mohon ampun atas segala dosa dia, atas segala kurang yang dia mungkin buat. Wallahu alam. Ada soalan setakat sekarang, tuan-tuan? Ya, Abang Ibrahim. Macam mana kita nak tahu kita keturunan Nabi Ibrahim? Soalan yang menarik. Ustaz, tadi Ustaz sebut keturunan Ibrahim. Kita keturunan Ibrahim ke? Kita Melayu. Kita keturunan Ibrahim ke? So, tuan-tuan, soalan yang relevan untuk ditanya, adakah kita orang Melayu keturunan Ibrahim? Orang Cina keturunan Ibrahim? Orang India, Bangla keturunan Ibrahim? Jawapannya, kalau kita bercakap tentang blood lineage, jawapannya kita tak terbukti bahawa kita keturunan Ibrahim. Kita tak terbukti. Maksud tak terbukti macam ni. Tadi Abang Ibrahim tengok salur jalur tu sebut, Ibrahim adalah semantik, bapa kepada bangsa semantik. Justru itu kalau Bani Israel, orang Yahudi claim mereka keturunan Ibrahim by blood. Mereka keturunan Ibrahim by blood. Kalau kita bercakap tentang orang Arab, sebahagian besar orang Arab mereka boleh claim mereka keturunan Ibrahim by blood. Memang terbukti mereka keturunan Ibrahim by blood lineage. Ni orang Melayu, Cina, India ni kita keturunan Ibrahim ke? By blood tak boleh dibuktikan. Walaupun ada teori mengatakan bahawa Nabi Ibrahim tu ada isteri yang ketiga nama sekian, isteri keempat nama sekian, tuan-tuan, benda Quran tak sentuh, tak payah bincang lebih-lebih lah. Tak payah bincang lebih-lebih. So adakah kita keturunan Ibrahim by blood lineage? Jawapannya tak boleh dibuktikan. Habis tu Ustaz, kenapa kita pulun nak aminkan doa Ibrahim tu? Kenapa kita pulun sangat nak menjadikan umat besar keturunan Ibrahim berbagai tu? Jawapannya, bila tuan-tuan study surah Al-Baqarah, Allah telah pun menggolongkan semua orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ummatan wasata, umat pertengahan yang termasuk dalam golongan umat yang didoakan daripada keturunan Ibrahim belah Ismail. Maksudnya kalau kita jadi Muslim, kita termasuk dalam spiritual lineage, keturunan Ibrahim secara spiritual berdasarkan doa Nabi Ibrahim dan ayat dalam Al-Baqarah berkenaan dengan ummatan wasata Nabi Muhammad tersebut. Justru itu, kenapa kita Melayu yang tak terlibat dengan Ibrahim by blood ini duk kalut sangat duk dekat Ibrahim, duk pulun nak aminkan doa dia, sebab kita adalah keturunan Ibrahim by spiritual, meskipun bukan by blood. Dalam Bible ada satu bahagian tentang spiritual lineage of Ibrahim tu, iaitu circumcision, bersunat, berkhatan. Benda ni tak ada dalam Quran, tapi dalam Bible ada sebut antara perjanjian kita dengan Allah, perjanjian darah kita dengan Allah berdasarkan Bible, saya ulang balik, berdasarkan Bible, antara perjanjian darah kita dengan Allah adalah Allah suruh semua keturunan Ibrahim berkhatan. Yang lelaki berkhatan. Sanggupnya kita potong sebahagian daripada hujung kemaluan kita, which is berdarah. Fungsinya adalah untuk declare perjanjian berdarah dengan Allah bahawa kita keturunan Ibrahim. Sebab itu, orang yang bukan keturunan Ibrahim, tapi dia sanggup untuk berkhatan, dia telah pun declare untuk ada hubungan darah dengan Allah, telah pun declare perjanjian darah dengan Allah Ta'ala untuk jadi part of keluarga Ibrahim. Dan dalam hadis Bukhari, ketika ditanya kenapa umat Islam perlu berkhatan, Nabi Muhammad jawab, kerana mengikut sunnah Ibrahim. Jadi saya rasa abang berkhatan, saya berkhatan, orang yang berkhatan adalah keturunan Ibrahim by spiritual, even though we not by blood. Terima kasih Abang Ibrahim. Yang tanya pun Abang Ibrahim. Terima kasih. Ada soalan tambahan? Okey, Alhamdulillah, tak ada soalan tambahan. Kita akhiri dengan bahagian terakhir hari ini. Tuan-tuan, bahagian terakhir berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim adalah bahagian ini. Keutamaan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim adalah seorang Nabi yang sangat utama. Kita dah baca berkenaan dengan hidup baginda daripada awal dakwah sampailah di hujung usia baginda. Kita akhiri kisah baginda dengan membaca keutamaan-keutamaan baginda.
alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini Allah sebut dalam ayat yang tadi, inni ja'iluka linnasi imama. Kami telah menjadikan kamu Ibrahim sebagai imam buat seluruh manusia. Keutamaan Nabi Allah Ibrahim satu adalah dia imam buat seluruh manusia. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Dalam dunia ini cuma ada 2 orang rasul sahaja yang Allah lantik jadi imam seluruh manusia. Boleh sebut tak 2 nama rasul itu? Seorang yang pertama? Adam. Ibrahim, Nabi Muhammad. Jawapannya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dalam dunia ni cuma ada 2 rasul sahaja yang Allah lantik dia jadi imam seluruh manusia. Yang pertama Nabi Allah Ibrahim, yang kedua Nabi Allah Muhammad. Itu kelebihan keutamaan Ibrahim. Yang kedua, wattakhizallahu Ibrahima khalila. Allah telah ambil Ibrahim sebagai khalil Allah. Apa maksud khalil? Khalil maksudnya satu individu yang paling rapat dengan Allah serapat-rapatnya. Bahasa Arab ada perkataan qarib. Tuan-tuan pernah dengar perkataan sahabat karib? Qarib. Sahabat qarib ni tuan-tuan, kawan baik lah, tuan-tuan tahu lah kawan baik kan, kawan karib. Khalil adalah extreme version of qarib. Qarib maksudnya rapat, Khalil maksudnya extreme version of qarib. Nabi Muhammad sebut, kalau aku boleh mengambil Khalil, nescaya aku ambil Abu Bakar sebagai Khalil aku. Tapi aku tak boleh ambil Abu Bakar sebagai Khalil aku sebab Allah mengambil aku tu Muhammad, sebagai Khalil Allah. So tuan-tuan, dalam dunia ini cuma ada 2 orang Rasul yang Allah panggil sebagai Khalil Allah. Yang pertama Ibrahim, yang kedua siapa? Tuan-tuan kat Zoom. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tuan-tuan, hanya ada 2 rasul dipanggil imam seluruh manusia, Ibrahim dengan Muhammad. Hanya ada 2 rasul dipanggil khalil kepada Allah Taala, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. By the way, tentang Nabi Muhammad menjadi khalil Allah, Allah mengupgrade, kalau nak boleh panggil perkataan upgrade, Allah mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai khalil Allah pada malam Mi'raj ke langit. Pada malam Mi'raj ke langit, Allah telah pun memanggil Nabi Muhammad sebagai khalil Allah, seperti mana Ibrahim adalah khalil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah puji Ibrahim, Allah berkata, inna Ibrahima kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu sendiri adalah satu umat. Ibrahim, seorang Ibrahim adalah satu umat. Tuan-tuan, bila sebut umat maksudnya satu kelompok yang cukup besar, itu umat. Dan Allah kata, Ibrahim dengan seorang dia adalah satu umat. Tuan-tuan, Ibrahim, kalau tuan-tuan semak kejayaan dakwah dia, nak compare jumlah orang yang beriman di hujung usia Ibrahim, taklah ramai mana. Kalau kita semak dari jumlah pengikut. Tapi tuan-tuan, kerana dakwah Ibrahim, lepas dia mati, dakwah dia berkembang gila-gila punya. Ibrahim, dia punya usaha nak dakwah sendiri, kota Babylon tak terima. Kota Haran tak terima. Pindah dan buka kota dekat Jerusalem pun tak ramai mana. Kemudian hantar wakil mai buka kat Mekah pun tak ramai mana sangat. Ibrahim dari segi jumlah pengikut tak ramai mana. Tapi Allah kata Ibrahim seorang-seorang dia satu umat. Meskipun dia berseorangan, Allah panggil Ibrahim berseorangan satu umat. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim berseorangan itu sendiri adalah satu umat. Kemudian Allah memanggil yang lain tentang Ibrahim. Allah sebut kepada kita, kepada Nabi Muhammad, summa auhayna ilaika. Kemudian kami wahyukan kepada kamu Muhammad. Apa Allah suruh Nabi Muhammad buat? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, kamu Muhammad, hendaklah kamu ikut millah Ibrahim hanifa. Hendaklah kamu Muhammad ikut legasi Ibrahim yang asal, yang sebenar-benarnya. Nabi Muhammad diarahkan untuk ikut legasi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah jadi dari kalangan orang musyrik. Allah suruh Nabi Muhammad ikut millah Ibrahim. Tuan-tuan, kalau kita tanya tuan-tuan agama apa? Jawab, tuan-tuan agama apa? Jawab.
Islam. Agama Islam. Kalau kita tanya, tuan-tuan ikut agama siapa? Jawab. Nabi Ibrahim. Ibrahim. Millat Ibrahim. Maka tuan-tuan ikut agama apa? Kita ikut agama Islam. Tuan-tuan ikut agama siapa? Jawapannya kita ikut agama Ibrahim alaihissalam. Ramai orang macam tak pernah tahu pun bahawa kita ni pengikut Ibrahim. Tuan-tuan, Quran surah Nabi Muhammad ikut millah Ibrahim. Quran surah Nabi Muhammad ikut legasi beragama Ibrahim, hanifan, yang hanif, yang asal, yang sebenar-benar. Apa maksud yang sebenar-benar? Sebab Quraisy zaman Nabi Muhammad, mereka pun klaim mereka ikut Ibrahim. Tapi yang tu millah Ibrahim yang tak hanif, yang cacar merba, yang orang edit sana sini. Yang kamu Muhammad, kamu baiki, kamu kembalikan kepada millah Ibrahim yang asal. Nabi Muhammad tak reka wahyu, Nabi Muhammad tak reka menasik. Tata cara ibadah. Islam adalah agama Nabi Allah Ibrahim, yang mana kita solat cara Ibrahim, kita puasa cara Ibrahim, kita haji cara Ibrahim, kita korban cara Ibrahim. Cuma tuan-tuan tak belajar dari Ibrahim, tuan-tuan belajar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pengikut penerus legasi Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Allah sebut, so tuan-tuan setakat sekarang, keutamaan Nabi Allah Ibrahim ke atas seluruh alam. Pertama, tuan-tuan dekat Zoom tolong buka mic, tolong baca sebanyak-banyaknya. Kawan-kawan dekat Facebook tolong tulis segala poin ni dekat bawah. Keutamaan Ibrahim ke atas seluruh alam. Yang pertama, Ibrahim adalah imam buat seluruh manusia. bukan calang-calang, imam seluruh manusia. Dua, Ibrahim adalah Khalil Allah. Itu teman rapat Allah. Ibrahim adalah Khalil Allah, teman rapat Allah. Yang ketiga, Ibrahim secara perseorangan diiktiraf sebagai satu umat. Ibrahim seorang-seorang dia diiktiraf sebagai satu umat. Yang keempat, Ibrahim tidak pernah sama sekali terlibat melakukan syirik. Ibrahim adalah tokoh anti syirik seanti-antinya. Dia tak pernah terlibat buat syirik. Wa ma minal musyrikin. Yang kelima, umat Muhammad untuk ikuti legasi agama Ibrahim. Umat Muhammad diperintahkan untuk ikuti legasi agama Ibrahim, kaedah beragama, mengikut kaedah beragama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itulah legasi umat Muhammad yang kita kena pertahankan Nabi Ibrahim sepertahan-pertahannya. Sebab itu tuan-tuan, waktu tuan-tuan selawat ke atas Nabi, tuan-tuan sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebab itu tuan-tuan selawat dan salam ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad seperti mana Allah telah selawat dan salamkan ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Keberkatan ke atas keluarga kepada Muhammad dan keluarga Muhammad seperti mana telah engkau berkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Fil alamin innakal hamidum majid. Seluruh alam ni engkaulah yang terpuji. Hamidum majid. Poin dia kat sini tuan-tuan. Sebab itu kita mengangkat tinggi Ibrahim. Kita je yang jangan sedar. Nabi Ibrahim bukan Nabi tepi jalan. Dia bukannya penghias dalam Quran. Dia watak yang sangat utama dalam Quran. Nabi Allah Ibrahim. Tuan-tuan yang study Quran kulit ke kulit, tuan-tuan akan lihat bagaimana Allah mengangkat Ibrahim setinggi-tingginya. Allah sebut berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan ke atas Ibrahim di kalangan orang yang datang kemudian. Kita orang datang kemudian. Allah abadikan ke atas Nabi Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Selamat ke atas Ibrahim. Kazalika najlil muhsinin. Demikian Allah membalas orang-orang yang muhsin, orang yang menambah baik. Ibrahim orang yang muhsin, orang menambah baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Ibrahim dari kalangan hamba-hamba Allah, hamba-hamba kami yang beriman. Tuan-tuan, ayat lepas tu lebih kasar lagi. Allah beritahu kepada kita, wa man yaghrabu man an millata Ibrahim. Sesiapa yang yarghab, dia benci,
Siapa-siapa yang tak suka, siapa-siapa kata Ibrahim, oh excuse me, I don't need Ibrahim. Sesiapa yang Rab, siapa-siapa yang membenci an millata Ibrahim, legasi agama Ibrahim, illa an safina nafsah, kecuali orang yang membodohkan diri sendiri. Siapa tak suka kepada legasi beragama Ibrahim, dia cuma orang yang membodohkan diri sendiri. Siapa sebut? Allah sebut. Wa laqad istafainahu fid dunya. Sedangkan Allah telah istafa Ibrahim dekat dunia. Kak Latifah tanya semalam, istifa tu apa dia? Istifa, Mustafa, istifa tu apa dia? Pilih sebab suka. Ayat tu kata laqad istafainahu fid dunya. Allah dah pilih Ibrahim. Sebab apa? Sebab Allah suka Ibrahim. Fid dunya, dalam hidup dunia. Kalau dekat dunia Allah suka Ibrahim dan engkau tolak Ibrahim, confirm bodoh. Dekat dunia Allah istafa Ibrahim, pilih Ibrahim sebab Allah suka dan engkau tak suka kepada Ibrahim, membodohkan diri sendiri. Kalau dunia Allah pilih Ibrahim, Allah suka Ibrahim, ayat hujung, wa innahu fil akhirah laminas salihin. Sesungguhnya Ibrahim di akhirat kelak dari kalangan orang-orang yang soleh. Kalau dunia Allah pilih dia, akhirat confirm siapa ikut dia, bersama dia sebagai orang soleh. So tuan-tuan nak bersama Ibrahim dekat dunia tak boleh. Tuan-tuan dah tak boleh nak bersama Nabi Ibrahim dekat dunia, hidup bersama-sama baginda tak boleh. Satu-satunya tuan-tuan boleh buat adalah bersama Ibrahim dekat akhirat esok dengan cara jadi orang soleh. Macam mana jadi orang soleh? Jadi orang yang pegang teguh millah Ibrahim, legasi beragama Ibrahim. Iz qala lahu rabbuh, ketika Tuhannya berfirman kepada Ibrahim, Ibrahim aslim. Ibrahim serahlah diri kamu, aslim. Ataupun tuan-tuan sebut Islamlah kamu. Jadilah kamu orang Islam, aslim, serah diri kamu. Tuan-tuan, apa Ibrahim jawab bila Allah kata aslim, serah diri kamu wahai Ibrahim. Muslimlah kamu Ibrahim. Jadilah kamu orang Islam wahai Ibrahim. Apa Ibrahim jawab? Qala aslamtu li rabbil alamin. Wahai Allah, aku telah serah diri aku kepada Tuhan seluruh alam. Allah baru suruh sekarang serah diri. Allah kata, Ibrahim kata, sebelum Allah suruh saya telah pun menyerah diri kepada Tuhan seluruh alam. Sebab tu tuan-tuan, dia tak pernah musyrik sejak kecil lagi. Sejak lahir-lahir dia tak pernah terlibat, tak berminat langsung dengan syirik tersebut. Allah satu hari datang jumpa dia seperti mana Jibril datang kat Gua Hira dekat Nabi Muhammad, bagi tahu kata aslim, iqra. Dalam kes Nabi Ibrahim, Jibril datang jumpa Ibrahim, aslim, serah diri kepada Tuhan. Ibrahim terus cakap, saya telah pun serah diri kepada Tuhan awal dulu lagi, lama dah pun. Memang tercari-cari Tuhan sejak dulu lagi. Kemudian apa Ibrahim pesan? Apa Allah sebut? Wa wassa biha Ibrahim banihi. Ibrahim wasiat begitulah kepada anak-anak dia. So tuan-tuan, antara wasiat Ibrahim yang besar adalah aslim. Serahlah diri kamu. Jadilah kamu orang Islam. Antara wasiat paling besar Nabi Ibrahim adalah aslim, serah diri kamu kepada Tuhan seluruh alam. So keturunan Ibrahim, sama ada keturunan secara darah ataupun keturunan secara spiritual, hendaklah kita tegakkan wasiat Ibrahim untuk serah diri kamu. Serah diri kamu. Jadi orang Islam kepada Tuhan seluruh alam. Nak sembah Tuhan seluruh alam. Jangan sembah Tuhan langit. Jangan sembah Tuhan bumi. Jangan sembah Tuhan pokok. Jangan sembah Tuhan daun. Jangan sembah Tuhan laut. Sembah Tuhan seluruh alam. Itu wasiat Ibrahim kepada seluruh keturunan dia, anak-anak dia. Wajahidu fillah haqqa jihadihi. Berjihadlah kamu dengan jihad sejihad-jihadnya. Berjuanglah kalian kepada Allah dengan jihad sejihad-jihadnya. Wajtabakum. Allah yang ijtiba kalian, pilih kalian. Semalam Kak Fatimah tanya, ijtiba apa Kak? Ustaz, ijtiba maksudnya pilih. Pilih macam mana? Ijtiba maksudnya pilih sebab layak. Allah kata, wajtabakum. Allah yang pilih kalian sebab kalian layak. Tuan-tuan Muslim, padahal bukan keturunan Ibrahim pun. Tapi Allah pilih tuan-tuan sebagai keturunan Ibrahim. Why? Sebab tuan-tuan layak. Saya layak. Allah kata, huwajtabakum. Allah pilih kalian.
sebab kalian layak. Itu ijtiba. Huwa ijtibakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah pilih kalian. Allah tidak menjadikan kalian tanggung beban berat dalam agama ini. Agama apa? Millata abikum Ibrahim. Kalian tak tanggung beban berat dalam agama ini. Agama apa? Legasi agama nenek moyang kalian, iaitu Ibrahim. Huwa samakumul muslimin. Ibrahim yang namakan kalian orang-orang Islam. So tuan-tuan hari ini disebut saya orang Islam, saya orang Islam, saya orang Islam. Siapa buah nama? Ibrahim buah nama. Nama kita di Islam sebab Ibrahim lah buah nama. Dan Allah kata, Allah pilih kalian sebab kalian layak untuk pikul tanggungjawab sebagai penerus legasi Ibrahim. Maka berjuanglah kalian dengan sebenar-benar juang. Tanggunglah agama Ibrahim ini setanggung-tanggungnya. Dan Ibrahim panggil kita selaku umat Muslim, orang-orang Islam. Kul, bagi tahu dekat orang dekat luar sana, wahai Muhammad. Bagi tahu dekat orang luar sana, wahai manusia-manusia yang hari ini klaim ikut Ibrahim. Kul, bagi tahu dekat mereka. Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya aku telah dihadiahkan petunjuk oleh Tuhan aku pergi ke jalan lurus selurus-lurusnya. Apa dia jalan lurus selurus-lurusnya? Dinan qayyiman, agama yang akan tertegak. Whatsoever happen, agama ni confirm menang, confirm tertegak. Agama apa? Millata Ibrahim Hanifah. Legasi agama Ibrahim yang benar sebenar-benarnya. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan dari kalangan orang musyrik. Tuan-tuan tengok, sekali lagi Allah kata agama yang akan tertegak tu legasi agama Ibrahim. Legasi agama bid'ah dan syirik akan kalah. Legasi agama Ibrahim yang berdasarkan wahyu akan menang. Allah jamin. Dan Allah suruh kita umat Islam untuk tegakkan hal itu. Kul, bagi tahu dekat orang ramai. Inna solati, sesungguhnya solat aku. Wa nusuki, sembelihan aku. Wa mahyaya wa mamati, hidup aku, mati aku. Lillah Rabbil Alamin, adalah milik Allah, Tuhan seluruh alam. Tuan-tuan, solat kita ni siapa ajak? Ibrahim ajak. Korban kita, hak kita sembelih tu kita korban ikut siapa? Ikut Ibrahim. Siapa dia yang sanggup hidup dan sanggup mati demi Allah? Ibrahim, kita ikut. Semua solat aku, sembelihan aku, hidup aku dan mati aku, semua untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu, tidak ada syirik bagi Tuhan seluruh alam itu. Wa bidzalika umirtu, demikian aku diperintahkan. Siapa aku? Aku dalam ayat ni adalah Nabi Muhammad. Demikian aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, aku orang yang paling awal menyerah diri. Tuan-tuan, ayat tu Muhammad sebut inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ayat tu tuan-tuan familiar kan? Tuan-tuan pun untuk sebut kan? Tuan-tuan, ayat ini Allah suruh kita sebut selepas kita jamin bahawa kita tegakkan syiar Ibrahim. Dan ayat tu berakhir dengan aku awwalul muslimin, orang paling awal serah diri, sebab Nabi Muhammad adalah orang first lah, dia terima wahyu. So kita tak sebut awwalul muslimin, kita sebut wa ana minal muslimin, dan kami salah seorang dari kalangan ramai-ramai lagi orang yang muslim. Wallahu alam. So tuan-tuan, itulah moyang kita Nabi Allah Ibrahim. Tuan-tuan, kawan-kawan di Zoom dan kawan-kawan di Facebook pun boleh tulis kat bawah. Saya tanya soalan simple sahaja. Nabi Ibrahim ni Nabi biasa-biasa ataupun Nabi yang penting? Nabi yang penting. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan. Selepas kelas 5 kelas tentang Nabi Ibrahim. Saya tanya tuan-tuan, Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang hari ni baru tuan-tuan kenal gila-gila? Ataupun sebelum ni pun tuan-tuan tahulah sikit-sikit? Dah tahu sikit-sikit. Tuan-tuan sekarang baru kenal gila-gila. Jelas gila ini pentingnya Ibrahim. Tuan-tuan, kalaulah ada orang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 Ibrahim dia tak ikut. Dia ikut kelas nombor 5 kelas hari ni saja. Mesti dia tertanya-tanya, awak Ibrahim ni nampak macam power sangat ni.
Tuan-tuan, berapa ramai daripada tuan-tuan? Boleh sebut saya pun. Berapa ramai daripada tuan-tuan sebelum kelas hari ni dia tak tahu pun rupa-rupanya. Oh, sebab tu kita sebut Ibrahim dalam selawat. Siapa hari ni baru tahu? Saya. Tuan-tuan, hari ni baru kita tahu, oh patut kita sebut Nabi Ibrahim dalam selawat. Siapa yang hari ni baru tahu bahawa agama Islam adalah agama Ibrahim? Siapa baru tahu hari ni? Saya. So, ramai juga baru hari ni tahu rupa-rupanya kita sedang jadi agama Ibrahim. Maka tuan-tuan, dalam ramai-ramai pengawas, ketua pengawas kita adalah Nabi Allah Ibrahim. Semoga Allah ampuni Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita dibangkitkan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Moga-moga kita masuk syurga berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih. Amin. Ada soalan, tuan-tuan? Terima kasih, Ustaz.